Okay, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain, saya revise balik apa yang saya dah ajar minggu lepas. Okay, minggu lepas sambil-sambil lah kita tengok balik sekejap mana pen? Okay, untuk yang minggu lepas kita ada belajar 4 teknik untuk mendapatkan facilities location. Pen saya kenapa dia tak detect? Okey. Minggu lepas kita ada belajar 4 teknik untuk mengira facilities location. Okey. Ingat lagi tak apa 4 teknik yang kita dah belajar? Minisum, Minimax, Transportation Method, Location Break-Even Analysis. Okay. First tadi kita belajar Location Break-Even Analysis. Biasa student saya dia confuse antara Minisum dengan Minimax, tapi sebenarnya benda tu dia ada beza dia. Okay, nanti bila kita dah masuk ke Minimax, awak akan nampaklah apa perbezaan antara Minisum dan juga Minimax. Okay. Yang kedua, kita dah cover Minisum. Minggu ni kita akan masuk Minimax. Dan yang terakhir kita tengok Transportation Method. Okay. Sebelum kita masuk ke Minimax dan Transportation Method, kita ulang balik sedikit lah. Mungkin ada yang minggu lepas dia tak berapa dapat tangkap apa yang berlaku. Okay, minggu ni kita akan tengok. First, saya akan cover balik untuk Location Break-Even Analysis. Okay, ingat tak apa yang kita buat untuk topik ni, Location Break-Even Analysis? Kita ada rumus untuk mengira total cost. Kita ada fixed cost, kita ada variable cost. Okay, jadi kita nak tahu total cost yang terlibat adalah hasil tambah bagi fixed cost tambah variable cost darabkan dengan kuantiti. Okay, Location Break-Even Analysis ni saya dah terangkan. Kita nak tahu sebenarnya berapa unit produk kita kena jual untuk kita tampung balik kos pengeluaran, fixed income dan juga fixed income dan juga variable cost. Kita punya fixed cost dan juga variable cost. Yang inilah yang tu saya dah explain kan. Fixed cost tu apa, variable cost tu apa. Fixed cost ni adalah cost yang memang kita kena tanggung dan dia adalah tetap bagi sepanjang masa. Variable cost ni dia akan berubah nilai bergantung kepada kuantiti ataupun permintaan daripada pelanggan. Production kita nak buat berapa, variable cost tu dia akan bertukar nilai lah. Cuma kat sini kita buat assumption kuantiti apa semua tu nilainya kita tak mengikut keadaan semasa. Kita nak bagi awak faham sajalah konsep. Okey. Kemudian kita ada kena hasilkan graf. Kita hasilkan graf. Kat sini ada kita punya cost. Katalah dalam RM. Kemudian kat bawah adalah kuantiti. Q kita.
Okey, bila kita nak menggunakan graf ni pada kosong unit, pada kosong unit kita tak boleh assume kos kita adalah kosong. Okey, pada kosong unit fixed come kita tetap kena bayar. Maksudnya kalau kata kilang kita tu tak ada apa-apa operasi pun, kita tak ada buat production apa-apa pun, kita tetap kena bayar sewa kilang. Kita tetap kena bayar kos-kos yang memang fix. Kira kos tu memang wajib kita bayar. Jadi walaupun kita tak ada permintaan, itu adalah kos yang tetap akan ada. Jadi kita tak boleh start daripada kosong lah. Jadi kita akan start pada certain value. Okay. Contoh kita buatlah dekat sini. A value adalah total cost bagi garisan A besar nanti. Kemudian kita decide lah kita nak kuantiti pada nilai berapa. Contoh 10K. Jadi kita tanda kat situ. Kita tanda. Okay. Untuk nilai B pula sama juga. Mana-mana tempat pun fixed cost ni kita tetap kena bayar. Jadi kita akan ada value pada starting point kosong unit. Okay, ni B contohnya yang terakhir cost dia lebih rendah lah. Bila makin banyak cost tu akan makin berkurang. Macam tak logik sekejap. Kecil sangat garisannya jadi tak nampak. Okay. Katalah kita buat 10K tadi Kita assume nilai dia dekat sini. Okay. Yang kedua, kita assume B pada sini tapi pada akhirnya dia akan lebih rendah. Okay. Katalah awak ada lagi satu garisan. Satu lagi garisan. Contoh point C. Point C dekat sini. Point C atas. Point C ni katalah bersilang dengan point D. Dia bersilang dengan point D. Okay. Kat sini kita nampak ada dua titik persilangan. Tapi untuk break even analysis kita hanya consider pada kos yang rendah sahaja. Kita tak nak consider pada kos yang tinggi. Jadi kita hanya ambil break even point pada kawasan rendah sahaja. Kita nak tahu kos yang rendah. Kenapa kalau kata dalam soalan saya tanya kenapa yang titik atas ni kita tak nak consider? Sebab pada titik persilangan sini kita still akan nampak kos bagi A dengan B lebih rendah daripada C dan juga D. Okay, jelas yang ni? Yang ni kita kenali dia sebagai break even point. Okay, pada break even point ni nanti awak akan kena cari Q lah. Q. Nak dapatkan nilai Q, awak kena tahulah dekat situ total cost bagi A sama total cost bagi B. Jadi awak buatlah persilangan apa semua, awak akan dapat nilai Q. Okay, jelas yang ini topik ni? Jelas tak? Jelas tuan. Okay, tapi kalau kata awak bekerja dekat masa depan nanti awak bekerja, awak akan berjumpa dengan break even analysis ni. Kita sebenarnya nak tahu juga berapa titik pulang modal kita ataupun margin keselamatan untuk kita buat production. Contoh kita tahu untuk certain production kita kena at least buat pengeluaran sebanyak 15,000 unit. Baru kita akan balik modal untuk cover kita punya fixed cost dan juga variable cost. Jadi cara kita untuk identify, biasa kalau awak ada construct table macam gini, garisan persilangan yang bawah ni adalah loss. Ni adalah loss, yang ini adalah profit. Bahagian atas ni adalah profit. Yang ini nanti dia ada case yang lain lah. Yang itu awak kena baca lebih untuk tahu macam mana dia nak dapatkan
bilangan profit tu. Kita just cover sampai untuk dapatkan untuk kuantiti sebanyak ini, alternatif mana adalah alternatif kos yang paling rendah. Untuk diploma kita hanya cover sampai situ. Kalau kata garisan sini kita tahu kat sini, ini adalah A best. Ini B best. Kita just nak tahu yang itu saja. Ini yang kita cover. Okey, yang kedua. Sekejap. Okay, yang kedua kita tengok pula mini sum. Mini sum, awak kena ingatlah rumus dan cara untuk menggunakan rumus. Okay. First step untuk mini sum, first awak kena kira median. Median dia mesti lebih besar. Awak nak dapatkan value untuk awak decide X new dengan Y new, kita akan ambil nilai yang lebih besar daripada median. Median nak kira jumlah trip ataupun jumlah kumulatif tu kita bahagikan dengan 2. Ini dia punya pengiraan. Step yang kedua, kita kena cari find X new. Macam mana kita nak cari X new yang baru? First step dia kita kena rearrange balik X current. From lowest to highest value. Contohnya awak ada 5 lah. 5 facility sedia ada. A, B, C, D, E. Sekiranya awak nak susun semula X new ni, mungkin awak akan dapat susunan dia C, A, B, E, D. Ni contoh awak dapat susunan untuk dapatkan X new. Selesai kira ni, awak kena kira juga trip kumulatif. Daripada nilai trip kumulatif ni, kita akan identify lah. Berdasarkan daripada value median, kita akan cari X new. Step yang ketiga, awak cari pula find Y new. Ni awak kena rearrange semula. Awak takkan guna yang sama macam awak dapat Y new. Tak semestinya. Kebarangkalian untuk sama tu ada, tapi awak tak boleh terus guna X new punya arrangement tadi. Awak kena rearrange balik. Rearrange Y current. Ni daripada X. From lowest to highest value. Sama juga step ni awak kena refer daripada trip kumulatif tadi. Trip kumulatif, kemudian awak kena refer dia punya median. Value kira dia mesti lebih besar lah. Lebih besar daripada median. X new ni awak boleh dapat dia mesti lebih besar daripada median. Sama juga. Untuk Y new mesti lebih besar daripada median. Yang ini kebarangkalian susunan. Tak semestinya dapat C, A, B, E, D.
Ada kebarangkalian, awak akan dapat A, E, B, C, D. Ada kebarangkalian. Macam gini susunan dia. Jadi jangan kita confuse lah. Ada masa takut student masih pakai susunan yang sama X new ni untuk Y new. Tak boleh. Tetap kita kena rearrange semula untuk nilai Y. Okay. Selesai awak dapatkan X new dengan Y new. Awak dah ada satu nilai barulah. Okay, yang keempat awak dah ada F X new dan juga Y new. Okay, selepas awak tahu ni, apa step seterusnya kita kena buat? Kita kena kira distance dia. Distance dia antara facilities baru dengan facilities sedia ada. Berdasarkan kekerapan tadi. Okay. Bila dia berdasarkan kekerapan, kita akan masuk rumus. Okay, rumus ni pun awak jangan confuse dengan modulus. F X dengan Y ni sama dengan jumlah trip darabkan dengan X new tolak A. A ni kita assume dia current punya value lah. Ditambah Y tolak B. B adalah current bagi Y. Dia punya Y. Okay, yang ini semua ada modulus. Ini kita jangan silap. Maknanya contohlah tadi ada ABC. Maksudnya dekat situ WA. Trip untuk A. X. Modulus. Modulus ni nanti kena tanda lah. Untuk X tolak A. X tolak XA. Tambah Y tolak YA. Contoh ni contoh pakai ABC. Tambahkan. Sebab jumlah jadi kita tambahkan. Trip bagi B. X tolak XB. Tambah Y tolak YB. Dan seterusnya sampai E. Ini awak selesaikan. Okay, bila kita dah dapat total distance-nya. Mana kawan awak? Saya nak approve dah hilang. Ke automatic dapat masuk? Sekejap saya check. Takut kawan awak tak dapat nak masuk. Okay, dah dapat kot. Sini kita sambung balik. Okey, sekiranya kita bagi yang keenam, sekiranya cost per distance diberi just calculatekan dia dengan total distance yang kita dah dapat. Okay. Jadi kat situ awak akan darab lah yang contohnya RM per distance darab dengan value yang awak dapat kat sini. Darabkan katalah sini nilainya K. Nilai K. Awak darabkan dia dengan K. Jadi kat situ awak akan dapat total cost. Okay. Ni kita dah revise yang minggu lepas punya. Okay. Minggu ni kita akan masuk mini-max. Okay. Untuk mini-max, dia lebih kurang macam mini-sum.
kita nak tetapkan lokasi baru bagi facilities baru. Macam kita nak tentukan lokasi kemudahan baru untuk kita minimalkan jarak maksimum kemudahan yang sedia ada dengan kemudahan baru tu. Kemudian kita nak consider supaya jumlah jarak paling maksimum, kita nak meminimalkan lah jarak maksimum tu. Kalau boleh kita nak dapatkan jarak yang paling dekat lah. Kita nak dapatkan jarak yang paling dekat. Okay, kita sambung tengok balik Minimax model. Ini contoh-contohnya kita nak adakan penempatan hospital pada sesuatu kawasan. Kalau awak tengok, hospital ni dia tak adalah terletak terlalu terpencil. Kita takkan letak dekat hujung sesuatu kawasan. Kita akan consider hospital tu supaya dia bukanlah berada center pada sesuatu daerah. Dia kalau boleh kita nak facilities ni dia mudah. Dia mudah, jarak dia kalau boleh berhampiran kepada semua tempat ataupun fasiliti sedia ada yang akan gunakan dia. Biasa kalau kata dekat kilang, kita ada 5 mesin. Contoh dekat kilang kita ada 5 mesin. Setiap mesin ni kita ada buat maintenance. Bila kita ada buat maintenance, kita nak pastikan jarak untuk ke-5 mesin ni tak berada terlalu jauh dengan maintenance department tadi. Okay, kita tengok contoh. Contohlah. Yang ni tadi dia buat penerangan lah. Kita nak meminimalkan facilities baru dengan facilities sedia ada. Jarak dia tu kalau boleh kita tak nak jarak yang terlalu jauh. Katalah kita ada 5 facilities tadi ataupun 5 mesin. Kalau boleh kita nak ke 5 mesin tu berada berhampiran dengan maintenance department tadi. Macam kita buat hospital, kalau boleh ke 5 daerah tadi berada dalam jarak yang bersesuaian ataupun jarak yang paling dekat kita boleh buat, kita akan tempatkan hospital dekat situ. Okay, kita tak nak nanti hanya 4 daerah saja yang dekat, lagi satu daerah jarak dia jauh. Sama juga dengan keadaan kalau kata kita ada mesin tadi, ada 5 mesin, 3 mesin dekat dengan 3 mesin tu dekat dengan maintenance department, lagi 2 mesin tu jauh sangat. Kalau boleh kita nak elakkan perkara tu berlaku. Jadi kita akan kirakan jarak yang boleh diterima pakai. Jadi kita nak tahu daripada jarak, contohnya hanya 1 kilometer jarak paling maksimum kita decide. Jadi kita dah decide, kita akan kira daripada fasiliti sedia ada tu, setiap tempat dengan nilai ataupun lokasi yang kita dah calculate, kita akan ada 2 pilihan ataupun 2 location yang kita akan decide tu. Kita akan tengok jarak dia tu dengan 1 kilometer ni, kawasan antara ke-5 ni yang mana paling jauh. Katalah kita dapat 2 tempat yang akan terletak 1 kilometer. Yang lain akan berada kurang daripada 1 kilometer. Jadi 2 tempat tadi tu kita akan make sure adalah peralatan yang paling kurang. Peralatan yang paling kurang untuk kita buat maintenance. Kalau boleh kita nak buat environment yang macam tu, supaya kita dapat buat penjimatan yang paling maksimum lah. Untuk rumus. Kita ada banyak rumus untuk Minimax model. Rumus yang pertama, yang ini awak kena catat lah. Rumus yang pertama kita ada sama juga f(x, y). Kita nak cari function, cost function.
kita akan gunakan rumus maksimum darabkan dengan hasil tolak X. X ni adalah new facilities. Tolakkan dengan X bagi current facilities. Tambah hasil tolak bagi Y, new facilities. Tolak dengan Y, current facilities. Okay. Rumus ni tolong catat supaya nanti bila kita nak kira, kita akan gunakan formula ni semula. Okay, dah catat belum? Atau ada nota? Kalau ada nota yang saya dah bagi tu, awak boleh conteng-conteng je atas nota tu, lagi mudah sebenarnya. Okey, catat rumusnya. Untuk kira cost function. Okey, saya pergi ke rumus yang kedua. Yang ini dah selesai Dah, Puan. Okey, rumus yang kedua kita ada 5 condition yang mana kita nak cari C1, C2, C3, C4, C5. Okey, C1 ni kita nak bagi hasil tambah A tambah B. A tambah B ni sebenarnya A adalah X. A adalah X, B adalah Y value. Koordinat X dan Y bagi sesuatu facilities. Kita akan tambahkan dia. Kemudian kita nak tengok antara facilities yang kita ada ni, contoh yang kelima-lima facilities ni, nilai mana yang paling minimum? Nilai yang paling minimum adalah C1. Okay, kita akan jadikan dia C1. Okay, hasil tambah X dan Y tadi untuk facility sedia ada, kita akan cari nilai maksimum, yang itu kita akan jadikan dia sebagai C2, condition yang kedua. Okay, yang ini pun rumus awak tolong catat. Okay, ini rumus kedua awak kena tahu tadi. Condition dia. Okay, yang kelima. Condition kelima awak akan nampak maksimum C2 tolak C1 dengan C4 tolak C3. Okay, untuk rumus ni, dia bukanlah X dan juga Y. Yang ini kita kena tengok perbandingan. Okay, contoh C2 ni nilai dia adalah 4. Contohnya C2 awak adalah 4. Okay, C1 awak katalah 3. Okay, awak akan dapat hasilnya adalah 1. C2 tolak C1 awak akan dapat 1. Okay, C4 katalah nilai dia 8. Tolak dengan C3. C3 katalah kita buat nilai dia 2. Kita dapat tadi Okay, 8 tolak 2 nilai dia 6. Okey, untuk dapatkan C5, C5 ni awak nak dapatkan dia macam mana? Kita kena buat antara nilai tolak tadi tu, awak kena tahu yang mana nilai paling tinggi. Okey, jadi kat situ C5 awak
C5 awak adalah 6. Antara kedua nilai ni, mana nilai yang lebih maksimum? Itu kita akan jadi nilai condition C5. Okey. Rumus seterusnya. Awak kena dapatkan optimum solution bagi 2 point. Maknanya antara 2 point ni, location antara 2 point ni adalah tempat yang kita akan letakkan kita punya new facilities tadi. Ni rumus ketiga yang awak kena tahu. Kita ada first point, kemudian kita ada second point. Macam mana nak guna pula rumus dia? Ni X1 dengan Y1 ni cara kita cari 0.5 darabkan C1 tolak C3. C1 tolak C3 ni adalah nilai bagi X1. C1 tambah C3 tambah C5 adalah nilai bagi Y1. Ni pula X2, ni Y2. Catatkan rumusnya. Dah sudah belum? Sudah, Puan. Next. Ada lagi rumus dia. Yang ini banyak rumus. Next kita nak cari maximum distance. Maximum distance, rumus dia sangat senang. Rumus dia C5 tadi, yang awak dapat 6 tadi, bahagikan 2. Itu adalah maximum distance. Ni rumus yang keempat. Awak cari maximum distance. Kita tengok soalan. Kita tengok soalan. Dekat soalan sini, there are 8 machine needs to be maintained and their location are given as P1, P2, P3, P4, P5 sampai P8. The company intend to establish centralized maintenance department for doing this purpose. Identify the optimum location of this maintenance department so that it can be minimized the number of machine downtime. Catatkan bacaan bagi P1 sampai P8. Jadi kita nak menyelesaikan soalan ini menggunakan kaedah minimax. Kalau awak perasan, apa perbezaan antara minimax dan juga minisum? Untuk minisum, kita akan beri pada awak number of trip. Number of trip maknanya kita tahu untuk facilities baru dengan facilities sedia ada tu, untuk setiap satu tu kita kira kekerapan pergerakan daripada point A pergi ke point B tu berapa banyak kali, berapa kali kita punya pergerakan ke situ. Kalau kata untuk minimax, kita tak consider. Kita tak consider jumlah pergerakan tu. Kita just nak tahu dia punya location baru saja. Ambil bacaan P1 sampai P8 ni. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan bagi minimax.
Okay, dah selesai salin soalan. Belum lagi buat. Sambil-sambil awak tengok tu, saya tengok mana kawan-kawan awak yang lain. Kalau dah selesai salin nanti tolong maklumkan saya ya. Sudah Puan. Okey dah Okey, kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, soalan ni tadi kalau awak tengok condition tadi kita tak terus kira yang cost tadi kan. First kita bagi cost function pada awak tapi kita tak terus kira cost function. Apa yang kita akan buat first step, kita akan tengok pada 5 condition tadi. 5 condition yang kita ada 5 condition. C1, C2, C3 sampai C5. Okey. Okey, daripada 5 condition ni tadi awak nampak kita just nak cari minimum dengan nilai maksimum. Kawan awak masuk. Okey, kita sambung balik. Untuk 5 condition tadi, awak just perasan sebenarnya kita banyak nak mencari nilai minimum dan juga nilai maksimum. Untuk nilai minimum dan nilai maksimum ni, kita just nak tahu. Kat sini awak nampak trend dia sebenarnya awak just nak cari A tambah B dengan negatif A tambah B. Okay, jadi apa-apa, first step awak buat table. Buatlah dia punya table yang pertama A tambah B. Kalau tengok kat table sini. First kita cari A tambah B. A ni sebenarnya X, B ni adalah Y. Yang ini pula negatif A tambah B. Okey, kita selesaikan Awak construct table ni jadi dia nampak lebih mudah lah untuk selesaikan soalan. A ni sebenarnya adalah X, BI ni adalah Y. Okey, tadi B1 kosong. Okey, jadi kat situ awak tahulah tambah kosong tambah kosong, jawapan dia kosong. Okey, kita selesaikan yang X tambah Y dulu. Yang ini 4 tambah 6, awak dapat 10. 8 tambah 2, kita akan dapat 10 juga. 10 tambah 4, kita dapat 14. Selesaikan sampai P8. Tambah 8, kita dapat 12. 2 tambah 4, awak akan dapat 6. 6 tambah 4, kita dapat 10. Ni 8 tambah 8. Awak akan dapat 16.
Okey. Yang hasil tambah ni clear sebenarnya buat macam mana. Bila awak dah dapat, kita boleh dapat nilai bagi C1 dan juga C2. Awak boleh selesaikan C1 dengan C2. Okey, C1 dengan C2. Kalau kata C1 dia nak minimum hasil tambah bagi A tambah B. Okey, daripada ke-88 nilai ni, nilai paling minimum ataupun nilai paling kecil awak dapati adalah nilai berapa? Kosong. Kosong. Jadi C1 awak adalah kosong. Okay, C2 pula nilai paling maksimum bagi hasil tambah A tambah B. Jadi kat situ awak boleh nampak nilai paling maksimum adalah 16. Okay, ini 16. Okay. Untuk selesaikan C3 dengan C4 pula, kita akan pakai negatif X tambah Y. Yang ni negatif X tambah Y. Okay, jadi awak buatlah. Negatif kosong tambah kosong. Tetap akan dapat kosong. Okey. Negatif 4 tambah 6 akan dapat 2. Negatif 8 tambah 2, awak dapat negatif 6. Negatif 10 tambah 4, kita dapat negatif 6. Negatif 4 tambah 8, kita dapat 4. Negatif 2 tambah 4, dapat 2. Negatif 6 tambah 4, kita akan dapat negatif 2. Negatif 8 tambah 8, awak akan dapat kosong. Okey. Sama dekat situ awak boleh dapat nilai C3 dan juga C4. Awak kena refer berdasarkan formula. Jangan nanti awak tengok sini untuk dapat C1 dan C2 salah. Okey. Tengok dia punya dalam tu dia nak apa. Kalau tambah X tambah Y, itu untuk C1 dengan C2. Okey, kalau kata negatif X tambah B, itu untuk dapatkan C3 dengan C4. Okey, sekarang awak check. Daripada ke-88 nilai ni, mana nilai yang paling minimum? Okey. Berapa yang paling minimum? Kosong. Ni nanti saya buat garisan lagi ni. Awak belajar matematik. Negatif 6. Negatif 6 adalah nilai paling minimum, paling kecil. Ni kalau awak buat sela ni. Saya suka buat sela ni sebab baru awak nampak. Sini kosong, sini nilai pergi positif. Ini nilai kita semakin negatif. Negatif 2 dekat sini. Negatif 4 kat sini. Negatif 6 dekat sini. Negatif 6 paling kecil. Okay. Ini awak nampak. Okay, negatif 6 paling kecil. Untuk nilai paling maksimum adalah nilai 4. Okay. Dah selesai. Awak dah dapat 4 condition. Condition yang terakhir. Okay, untuk condition yang terakhir awak kena kira. Okay, kat situ kita kiralah. Saya conteng-conteng je. Dekat awak kena buat betul-betul. Okay, kat sini C2 awak dapat tadi 16. Okay, tolakkan dengan C1, tolak dengan kosong. Jadi yang ini awak dapat nilai dia 16. Okay. Untuk C4 tolak C3 pula, C4 awak dapat nilai dia 4. C3 negatif 6, tolak negatif 6, jadi tambahlah ni. Awak akan dapat berapa situ value dia? 10. 4 tambah 4 tambah 6 jadi 10. Okey. Jadi antara kedua nilai ni 16 ataupun 10, antara kedua nilai-nilai ni yang mana paling maksimum? Mana nilai paling besar?
16. Ni 16 adalah paling maksimum. Jadi C5 awak akan ambil nilai dia 16. Okay? Dia just ambil-ambil, tapi awak kena tahu awak nak ambil nilai yang mana. Okay, tak boleh. Kadang kita hafal formula bawa dekat exam. Tak apa, cukup formula ni. Tahulah nanti macam mana nak selesaikan. Tak boleh. Kita kena tahu macam mana kita nak apply formula yang kita dah belajar. Apa maksud dia dekat situ. Yang tu yang kita kena jelas lah. Okay, selesai table ni. Saya pergi ke next. Saya pergi seterusnya Okey. Boleh Puan. Ada nilai juga dekat situ. Alah, double. Okey. Step yang kedua, selepas kita kira untuk 5 condition tadi, kita kira pula first point dan juga second point. Okey, first point dengan second point tadi, kita just masukkan dalam rumus. Okay, kalau awak tengok tadi C1, C2, C3, C4, C5 kita dah dapatkan nilai dia. Jadi kita masuk je lah rumus. Rumus ni awak kena ingat. Kalau awak perasan lah, untuk first point, untuk dapatkan X, ni X1, ni Y1. Okay, dapatkan ni C1 tolak C3. C1 tolak C3. Nilai untuk first point ni kalau awak perasan nombor dia semua ganjil. Untuk dapat X, tolak. Untuk dapatkan Y, semua ni hasil tambah. C1 tambah C3 tambah C5. Okay. Untuk second point, ni X2. Yang ini pula Y2. Yang ini kalau nampak nombor dia nombor genap. Yang condition kelima saja dia nombor ganjil, jadi kita tolak. Okay, nampak tak perbezaan dia? Ini semua nombor ganjil, yang bawah ni nombor genap. Okay, ini C2 tolak C4, awak akan dapat X2. Untuk dapat Y2 pula, C2 tambah C4. Tapi sebab C5 bukan nombor genap, kita akan tolak. Jadi kena alert lah. Yang ini kita pakai tolak. Sebab dia bukan nombor genap. Dia lain daripada yang lain. Jadi awak kira kat situ. 0.5. Dapatkan X1. C1 awak tadi 0. Tolak. C3 negatif 6. Ini C1 kosong tambah negatif 6 tambah 16. Okey, jadi awak akan dapat situ 0.5. Ini 6 lah, positif 6. Negatif 6 tambah dengan 16 dapat 10. Jadi awak akan dapat situ 3, 5. Untuk first point, koordinat dia adalah 3, 5. Okay. Seterusnya kirakan pula second point. 0.5. C2 awak adalah 16. Tolakkan dengan 4. C2 16 tambah 4 tolak C5 16. Okay, ini awak nampak untuk X tolak, untuk Y kita tambah. Sama juga ni tolak, ini tambah. Cuma yang C5 saja kita tolak sebab dia bukan nombor genap. Okay, jadi kat situ 0.5, 12, 20 tolak 16 dapat 4. Jadi second point awak sama dengan 6, 2. Okay. Dah dapat sampai sini? Saya pergi yang seterusnya.
Ni baru solution yang kedua. Solution ketiga, awak kira dia punya maximum distance. Maximum distance tadi, rumus untuk maximum distance C5 bahagikan dengan 2. Ini adalah maximum distance. Okay, C5 awak 16 bahagikan dengan 2. 8. Maksud dekat sini, maximum distance 8 ni, untuk ke 8 facilities awak ada tadi awak ada facilities P1 hingga P8 ni, jarak bagi ke 8 mesin yang ada dengan maintenance department, jarak paling maksimum kita hanya benarkan jarak dia 8 sahaja. 8 saja jarak dia dengan maintenance department. Okey. Bila awak dah dapat nilai 8 ni, barulah kita ambil balik formula first tadi, cost function. Dekat cost function awak, rumus fxy. Ni tadi rumus fxy ni. Awak kirakan untuk ke 88 point. Sekejap, dekat saya dia dah tunjuk. Dia dah tunjuk dekat saya Alamak. Alah. Okey. Ni pun sama juga. Okey, kita consider yang first point dulu. Kita tengok balik rumus untuk first point. First point tadi awak dapat 35. Ni first point awak tadi, 35. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? First kita catat dululah supaya saya pun takut saya terconfuse. Kita catat setiap satu koordinat. Ni 0, 0, 4, 6, 8, 2, 10, 4, 4, 8, 2, 4, 6, 4, 8, 8. Okey, kita selesaikan soalan ni. Masuk rumus. Okey, kat situ dia tulis maksimum. Maksudnya kita just pastikan bahawa nilai tolak bagi new facilities dengan current facilities punya koordinat, kita kena make sure maksimum dia boleh pergi sampai 8 sahaja.
paling maksimum. Maknanya nilai hasil tolak tadi kita tak boleh ada lebih daripada nilai 8. Rendah lagi bagus. Okey? Jadi kita selesaikanlah. Okay, yang ini X ni adalah new. Ni current. Y ni new. Ini current. Tak berapa nampak tapi saya harap awak faham lah. Okey. Semua sini ada modulus juga. X 3 tolak 0 tambah 5 tolak 0. Okey, awak akan dapat 3 tambah 5. Kita dapat 8. Okey, yang kedua 3 tolak 4 tambah 5 tolakkan dengan 6. Yang ini 3 tolak 4 awak dapat negatif 1. Tapi sebab dia ada modulus, dia jadi positif. Okey, 5 tolak 6 sama juga negatif 1. Ada modulus jadi positif. Jadi jarak dia 2. Okey. Dia sebenarnya yang negatif tu menunjukkan contohnya kita langkah ke depan ke ataupun langkah ke belakang. Langkah ke depan kita consider positif, maknanya langkah ke belakang kita akan consider negatif. Tapi nilai jumlah langkah tu tetap akan ada nilai. Kita tak boleh kata negatif sebab kita ada pergerakan. Okey, kira sampai P8. 3 tolak 8 tambah 5 tolak 2. Negatif 5 jadi positif 5 tambah 3. Okey, kat situ pun dapat 8. P4 pula kirakan. 3 tolak 10 tambah 5 tolak 4. 3 tolak 10 jadi 7. 5 tambah 4, 1. Ini 8. 3 tolak 4 tambah 5 tolak 8. 1 tambah 3. Itu 4. 3 tolak 2 tambah 5 tolak 4. 1 tambah 1. 5 tolak 4. Tiga tolak 8 jadi 5. 5 tolak 8 jadi 3. Okey. Bila awak dah buat pengiraan ni, awak akan dapati bahawa memang tak ada nilai yang lebih daripada 8. Okay. Kat situ awak boleh identify. Kalau kita letak maintenance department tadi betul-betul pada lokasi 3, 5, akan ada 4 facilities yang akan berada jarak paling jauh. 8 tadi jarak paling jauh iaitu P1, P3, P4 dan juga P8. Jadi bila kita dah tahu, katalah kita letakkan
maintenance department tadi pada lokasi yang first point ni, 35, kita kena make sure P1, P3, P4, P8 ni dia tidak akan terlalu kerap, perlu ada maintenance proses. Ataupun kita kena make sure staff kat situ bersedia. Pada jarak yang jauh ni dia kena bersedialah. Ataupun kita tahu kos pergerakan tu kita nak kena tanggung, dan kita kena berharap bahawa kerosakan akan jarang berlaku pada 4 facilities ni sebab jarak dia lebih jauh. Bila jarak lebih jauh, kos kita punya pergerakan akan naik. Okey. Seterusnya, selesai first point. Awak dah identify ada 4 facilities sedia ada yang jarak dia jauh. Paling maksimum mesti 8 lah dengan maintenance department. Okay, seterusnya kita kirakan untuk second point pula. Second point kita adalah 62. Okay, 62 ni saya nak minta awak tolong kira bagi P1 hingga P8. Kalau kat situ dah jawapan akhir dia nampakkan kat awak nampak ada 3 location, P1, P5 dan P8. Tapi saya nak minta awak kirakan. Tolong kira. Bila dah selesai, tolong maklumkan saya lah awak dah selesai. Okey, dah selesai ke? Sudah puan. Belum puan. Belum. Okey, kita tunggu yang belum.
Jawapan. Okey. Selesai yang itu. Sekejap Okey, dah selesai. Dapat jawapan sama tak dengan yang dekat dalam slide? 8626, 8628. Okey. Dekat sini awak akan dapati bahawa ada 3 location yang awak kena bersedia lah. Kalau kata pilihan awak point 62, location yang kita kena bersedia berlaku apa-apa defect ataupun kerosakan pada mesin, pekerja dekat situ kena bersedialah jarak dia jauh sikit berbanding lokasi-lokasi facilities yang ada. Okey. Okey. Seterusnya dia ada graf, tapi biasanya kita tak adalah pergi sampai ke graf. Okey. Yang ini kita dah allocatekan balik tadi. Kedudukan P1, P2, P3, P4 sampai P8 ni, yang point-point ni tadi 00 P1 kan tadi. P1 duduk kat sini. Kedudukan dia anggarkan maintenance department ni boleh berada pada kedudukan 3, 5. Dia boleh beradalah pada kedudukan jarak sepanjang ni dengan 6, 2. First point, second point. Kalau letak dekat betul-betul dekat sini, tadi ada 4 lokasi yang akan jarak jauh. Kalau betul-betul letak dekat sini, ada 3 lokasi yang akan jarak jauh. Kan? P1, P3, P4 dan juga P8. Kalau kata second point, jarak yang jauh P1, P5 dan P8. Okay? Kat situ kita buat hasil dapatan lah. Kalau ambil first point, yang jauhnya P1, P3, P4, P8. Second point, P1, P5, P8. Antara kedua-dua point ni ada 2 lah. Ada 2 yang kita dapati. Awak letak kat mana-mana, dia paling maksimum jarak dia. P1 dengan P8. Semua dia highlightkan. Ini Jadi Astaghfirullahalazim. Sekejap Dia hilang pula. Jadi P1 kita ambil first point, P1, P3, P4 dan juga P8. Second point, P1, P5, P8. Daripada kedua-dua ni kita dapati ada 2 kedudukan bagi kedua-dua point yang kritikalnya pada P1 dengan P8. Jadi kita kena berhati-hatilah, dan kalau boleh kita make sure kedudukan ataupun facilities yang ada kat situ memang kita akan jarang gunakan maintenance department. Sebab jarak dia lebih jauh berbanding facilities lain. Okey. Yang ni kita dah selesai untuk Minimax. Okey. Ada yang nak tanya tak pasal Minimax? Sebelum saya masuk transportation method.
ataupun clear? Untuk akhir method ni kita just decide yang mana distance paling jauh tu je kan Puan? Ya, betul. Kita just tengok yang mana paling jauh sahaja. Yang ini tak melibatkan kos lah. Okay. Kalau tak ada soalan, saya terus masuk ke transportation method. Okay, untuk transportation method, dia pengiraan yang berbeza sedikit lah. Okay. Tapi dia lagi seronok sebenarnya. Cuma untuk student, dia suka try and error. Untuk method ni, dia ada cara dia. Okay, untuk transportation method ni, kita ada cara pengiraan. Tapi ada sesetengah student, dia suka try and error. Bila try and error, kita tak namakan lagi dia sebagai transportation model, transportation method. Kita dah namakan yang lain pula. Jadi sebenarnya jawapan dia salah. Cuma ada masa-masa tu saya baik hati, saya akan tanda betul. Okay. Okay, kita tengok untuk transportation, untuk topik transportation method ni, sebenarnya tujuan dia kita nak merancang. Kita nak rancang, kita nak dapatkan kos paling minimum untuk kos penghantaran. Untuk kos penghantaran daripada sumber ataupun supply. Daripada supply untuk hantar ke demand. Contoh, kita ada beberapa tempat kita boleh supply. Kita ada beberapa kilang. Kilang kita ni nak hantar ke pasaraya. Biasanya kita hantar ke warehouse dululah. Sebelum pergi ke pasaraya. Ni ceritanya daripada kilang. Daripada factory. Daripada factory. Nak hantar ke warehouse. Factory kita akan supply. Warehouse ni demand lah. Kita hantar. Kita nak hantar, katalah factory kita ada 3. Warehouse kita katalah ada 5. Jadi, satulah untuk kita buat transportation method ni, kita kena, mungkin sebenarnya nilai supply dengan demand takkan sama. Kita buat dengan kita punya permintaan, biasanya jaranglah akan berlaku sama nilai. Biasa supply kita akan keluar bulk production. Kita jarang ikut permintaan. Itu depends pada produk ataupun apa kita punya code of produk kita. Contoh kat sini kita hasilkan 15,000 unit. Untuk 3 kilang ni kita hasilkan 15,000 unit. Dan demand ni pun kita nak make sure dia ada 15,000 unit untuk kita nampak macam mana transportation method ni berlaku. Okay. Secara realitinya dia takkan berlaku macam ni. Okay. Cuma kita katalah kita ada factory A, B, C. Factory A dia boleh buat 7,000 unit. Factory B dia boleh buat 3,000 unit sahaja. Dan factory C dia boleh supply 5,000 unit. Kita nak decide pula. Untuk 5 warehouse tadi, warehouse, katalah kita ada P, Q, R, S, T. Untuk warehouse ini, untuk P, dia minta 1,000 unit sahaja. Q, kita nak 3,000 unit. R, kita ada 2,000 unit. S ada 4,000 unit. T ada 4,000 unit. Cukup tak? Ada lagi satu, tak cukup. Kena 5,000 lah ni. Yang ni 5,000 unit. Baru jadi total 15,000 kan? Awak calculate jadi 15,000.
Yang ni pun awak calculate 15,000 unit. Okey, 3 warehouse ni kita nak decide yang A ni nak hantar ke siapa, B nak hantar ke siapa, C nak hantar ke siapa. Kita akan tahu. Okey, contohlah A hantar ke P, kos perjalanan mungkin untuk per distance RM RM50. Lepas tu A ke Q pula, berapa dia punya kos? Untuk kelima-lima ni akan ada kos yang berbeza. Kelima-lima ni kita akan ada kos yang berbeza. Sama juga untuk B. B untuk kelima warehouse tadi, setiap satu akan ada kos yang berbeza. Sama C juga. Pun akan ada kos yang berbeza. Jadi transportation method ni akan bagi awak satu guideline. Supply mana hantar ke demand yang mana. Okay, kita tengok contoh. Ni contoh lah dia kata. Supply A ni mungkin dia boleh hantar ke demand atas, mungkin dia boleh hantar ke sini. Habis. Supply yang ini pula mungkin boleh hantar sini, boleh hantar kat sini. Katalah dia ada 4,000. Yang ini dia ada 3,000 demand, yang ni ada 1,000 demand. Dia hantar. Tapi kat sini mungkin demand dia 2,000. Lagi 1,000 kita akan minta kat sini lah top up. Itu perjalanan dia. Ni just supply and demand. Sama juga kalau kita tengok case apa-apa barang, kalau kata keadaan ini mungkin awak boleh apply pada penghantaran postage. Penghantaran postage. Katalah kita ada beberapa pekerja ataupun operator, postman kita. Postman mana nak hantar surat ke rumah mana. Sebab kalau kata satu kawasan yang kecil, dia senang. Satu postman cover satu tempat. Tapi kalau dia dah melibatkan yang Kedah, Johor, jadi kita akan buat center dia supaya lebih mudah untuk kita kendalikan supply dengan demand kita ni. Okey, contoh. Ni tadi yang warehouse dengan factory. Kita ada 3 factory. Boleh nampak tak? Okay, saya nak awak buat table ni. Create table dan masukkan nilai-nilai dia. Okay, maksud table ni, kita ada factory 1. Awak boleh create lah dia punya ni. Awak boleh buat macam ni sebenarnya. Okey, kita selesaikan
Okey. Kita selesaikan soalan ni. Ini awak ada warehouse. Warehouse. Okey, saya kurang satu. Okey. Saya minta awak buat table yang dalam soalan ni Kita ada warehouse dan juga factory. Ini warehouse awak. Dan ini factory. Okay, factory awak ada factory A, B dan juga factory ni dia pakai factory 1, 2, 3. Sorry Saya buat benda yang samalah. Factory 1, factory 2, factory 3. Okay. Warehouse, kita ada warehouse A, warehouse B, warehouse C dan juga warehouse D. Okay. Supply bawah mestilah versus dengan demand. Okay. Apa yang kita kena faham? Okay. Untuk factory 1 dia boleh supply sebanyak 100 unit. Factory 2 dia boleh supply sebanyak 200 unit. Factory 3 dia boleh supply sebanyak 150 unit. Okey, untuk demand pula. Untuk demand warehouse A boleh dia punya demand 80. Warehouse B demand dia 90. Warehouse C 120, warehouse D 160. Okey. Kat sini awak make sure hasil tambah 100 tambah 200 tambah 150 awak akan dapat 450 supply. Demand awak 80 tambah 90 170 290 450 juga. Nilai dia mesti sama. Kita nak cover benda yang samalah. Okey. Sekarang ni awak ada nampak setiap satu ni akan ada nilai dalam kotak. Okey, nilai dalam kotak ni adalah kos perjalanan bagi factory 1 pergi ke factory A. Kos dia adalah RM4. Ni katakanlah kos dia RM4. Kos dekat sini pula 7. Yang ini kos dia factory 1 pergi ke factory C, nilai dia RM7. Factory 1 pergi ke warehouse D. Pergi ke warehouse D RM1. Okey. Factory 2 pergi ke warehouse A. Kos yang terlibat adalah RM12. Factory 2 pergi ke warehouse B. Kos dia RM3. Factory 2 pergi ke factory C, kos dia adalah RM8. Factory 2 pergi ke warehouse D, kos dia adalah RM8. Factory 3 pergi ke warehouse A, kos dia adalah RM8. Dan yang seterusnya, factory 3 pergi ke warehouse B, kos dia adalah RM10. Factory 3 pergi ke warehouse C, kos dia adalah RM16. Dan yang terakhir, factory 3 pergi ke warehouse D, kos dia adalah RM5. Okey, selesai Kalau dah selesai, saya nak ajar cara untuk awak selesaikan. Maksud table dah faham Faham. Okay, kalau dah faham, kita akan selesaikanlah. Okay. Untuk transportation method, awak kena lihat
kos perjalanan bagi setiap supply ke demand, cari nilai yang paling kecil. Awak akan cari nilai paling kecil. Okay, kalau dalam 12 nilai ni awak nampak satu paling kecil. Jadi awak tahu factory 1 dia boleh supply 100 unit. Factory 1 dia hanya boleh supply 100 unit. Kita akan maksimalkan penghantaran pada kos yang paling rendah. Kat sini supply untuk factory 1 habis. 100 unit. Tapi demand warehouse D adalah 160 unit. Okay. Dia just boleh cover 100 saja. Jadi awak masih berbaki demand sebanyak 60 unit. Faham tak yang saya cross ni? Faham, Pak. Faham Okey, selesai. Okey, step yang kedua. Step kedua, awak akan tengok balik selain daripada yang satu ni, kos mana yang paling rendah. Awak akan nampak 3. Okay. Tapi saya bagi juga satu cara lagi. Okay. Once awak dah tengok factory 1 ni dia dah habis Dia dah habis, dah tak boleh supply. Awak boleh terus cross. Maknanya benda ni awak tak payah consider dan fikir. Sebab factory 1 dah tak boleh supply dah dekat A, B, C. Supply dia dah habis. Jadi awak just consider 8 ni sahaja. Takut nanti kat sini katalah awak dapat dia punya kos RM2 saja kan. Awak nak supply tengok dah tak ada dah. Jadi nak mudahkan awak pangkah je terus kalau tengok supply dah habis. Ataupun demand dah tak perlu hantar, awak boleh pangkah dia terus. Kalau awak confused, tak apalah awak tengok balik. Tapi dia akan ambil masa awak lah sikit. Okay, yang seterusnya 3. Factory 2 dia boleh supply sampai 200 unit. Tapi warehouse B hanya nak 90 unit sahaja. Kita maksimalkan antara supply dengan demand tadi. Ni kosong. Masalahnya dekat supply masih ada berbaki 110 unit. Okay. Selesai dah. Yang ini pun sama juga, ceritanya dah habis. Sebab warehouse B dah selesai. Kita dah tak perlu consider yang 10 ni. Awak tengok 6 yang ni. Yang mana pula yang paling sikit? Paling sikit 5. Paling sikit 5. Tapi warehouse D punya permintaan hanya 60. Jadi kita selesaikan dia punya demand tadi. 60 ni dah jadi kosong. 150 ni hanya guna 60. Baki dia masih tinggal 90 unit. Yang ini pun ceritanya dah habis. Kita dah tak nak tengok dah. Okey. Seterusnya. Kita ada 4 lagi. 4. Yang ini awak dah confuse. Yang ni RM8, ni RM8. Mana nak pakai kat mana kan? Kalau boleh kita tinggalkan, supaya nilai kos yang seterusnya adalah nilai kos yang paling rendah. Kita nampak kat sini 12, yang ni 16. Kalau boleh kita elakkan guna 16 ni. Jadi kita guna pakai 8. Kalau boleh kita guna 8 yang dekat sini. Kita isi dia semaksimal yang mungkin. 110 habis supply factory ni. Yang ini masih ada permintaan 10. Yang ini pula dah selesai. Permintaan dah habis. Kita dah tak guna pula. Sekejap 60. Ini kita pakai 80 kan. Ni 80. Habis. Kat sini tinggal 10. Maknanya last kita tetap pakai 16 lah. Sebab sini kita dah tak ada nak supply apa-apa. Dah kosong.
Ni dah tak ada. Ini kita supply kosong. 10. Habis. Okey. Selesai awak menanda berapa unit yang kita nak supply pada setiap warehouse, awak kena make sure demand akhir ni semua tinggal kosong, supply pun kosong. Okey. Dah selesai, awak kena kira total cost. Total cost, awak punya total cost adalah hasil tambah bagi setiap satu perjalanan ni awak darabkan lah. Awak buat total cost sama dengan, ni memanjang lah First, kalau boleh kira by baris supaya awak tak confuse. 100 kali 1 tambah 90 kali 3 tambah 110 kalikan dengan 8 tambah 80 kali 8 tambah 10 kali 16 tambah 60 kali 5. Okay. Make sure situ ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 selesai. 100 tambah 270 tambah 880 tambah 640 tambah 160 tambah 300. Okay. Ni tekan kalkulator lah. Awak akan dapat kos yang terlibat adalah RM 2,350 ringgit. Okay, sama jawapan. Ini adalah transportation method punya kaedah. Kita memang akan cari nilai yang paling rendah. Kos perjalanan yang paling rendah. Kita akan maksimalkan kita punya pengeluaran supply bergantung pada demand. Okay. Ini ada yang tak faham tak? Okay, kalau tak ada yang ada semua faham, kita tengok contoh lagi. Ni dia ada terangkan lah. Sebab tadi awak tengok table ni awak tak faham apa yang supply, apa yang demand. Jadi saya dah terangkan daripada table ke atas. Supply ni factory kita yang supply berapa banyak dia ada. Demand ni adalah demand bagi setiap warehouse. Dan awak kena make sure nilai jumlah bagi supply dengan demand adalah sama. Okay. Yang kotak kecil-kecil ni adalah kos penghantaran bagi setiap satu unit. Jadi kita nak tahulah berapa unit kat sini. Kalau 90 unit, kita kena darabkanlah dengan kos bagi satu unit punya perjalanan. Sebab tu kat situ untuk total cost awak darab, kemudian awak akan tambahkanlah ke semua nilai yang awak dah tetapkan untuk hantar supply dengan demand tadi. Dah darab, dah dapat nilai, dapat kira untuk total cost. Okay, seterusnya awak buat satu case. Kita ada Phoenix dengan Atlanta. Ni plan kita lah. Kita ada plan dekat 2 tempat. Kita nak supply untuk 3 warehouse. Okay. Kita tengok nilai. Okay, capacity. Capacity ni samalah dengan awak punya supply. Requirement ni adalah demand awak. Bawah ni demand. Ni demand. Ni supply. Capacity ni supply lah. Okay, capacity dengan demand, awak mesti make sure dia punya hasil tambah sama. Sebab kita nak habiskan setiap supply dengan demand. Ni consideration kita lah, kita assumption saja. Case sebenar dia tak jadi macam ni. Okay.
kos perjalanan bagi setiap perjalanan plant ke warehouse. Dekat situ ada RM5, RM6, RM5.40, RM7, RM4.60, RM6.60. Okay, sekarang saya nak minta awak selesaikan soalan ni. Nanti kita check betul tak? Awak faham ke tak apa yang saya terangkan tadi? Okey, dah selesai ke? Sikit lagi Puan. 5 minit. Okey.
Sudah pun. Okey, dah selesai. Kita tengok jawapan akhir dia. First, kita akan consider lah, sama juga. Kos paling rendah adalah RM4.60. Okey, awak dah tanda-tanda kos kedua terendah RM5 dan seterusnya. Jawapan akhir awak akan dapat RM4,580. Ada yang jawapan lain ke? Ya, ada Puan. Okey, kita dah selesai lah. Dah selesai untuk transportation method. Yang ni saya tak describe balik lah, ataupun saya tak buat satu kesimpulan sebab kita baru je kan. Yang ni nanti mungkin next class ke apa ke kita refresh balik. Okay. Kita ada lagi. Dia nak jadi engineer banyak benda kena belajar. Okay, selesai transportation method kaedah yang ketiga. Okay, seterusnya kita masuk. Sekejap, saya